Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh ulama-ulama yang telah memperjuangkan Islam ni. So hari ini saya nak share simple saja. Saya nak share formula tentang kehidupan kita ini ya. So dalam surah Sad ayat 71 dan 72 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. So dalam ayat 71 ni Allah menceritakan bahawa manusia itu dijadikan, Allah ciptakan daripada tanah, yang Allah sebut manusia itu sebagai bashar, B-A-S-Y-A-R ya, bashar. Dan dalam ayat yang lain Allah menceritakan bahawa bagaimana Allah menciptakan kesempurnaan bagi bashar ini dengan tangan Allah sendiri ya. So setelah sempurna, fa iza sawaitu wa nafakhtu, maka Allah hembus kepada bashar ini roh. Min ruhi, kata Allah. Roh ni kata bukan benda ciptaan, tapi benda yang Allah bagi daripada min ruhi. Ada yang kata roh itu daripada Allah, ada yang kata sebahagian daripada Allah. Jadi dihembus masuk dalam bashar ni, tubuh kita ini. Maka kita kena faham bahawa formula utama yang kita kena faham, manusia ni terdiri daripada dua unsur. Satu unsur basyariah, dan dua unsur ruhiyah ya. Jadi bashar yang pertama yang Allah ciptakan adalah Adam. Ini formula dia ya. Maka Adam itu adalah bapa kepada basyariah manusia, dan menurut ilmu yang dipegang oleh sebahagian orang, bahawa roh yang pertama yang Allah ciptakan, yang Allah hembus tu, bukan cipta ya, Allah hembus tu adalah roh Nabi Muhammad yang kita kenali sebagai Ahmad. So ini adalah asas. Jadi Ahmad itu adalah bapa kepada sekalian roh kita ini, pecahan-pecahan dia ya. Ini menurut ni ada perdebatan lah ya. So saya cuma apa yang penting tuan-tuan terima adalah manusia dua unsur, bashar tubuh saya ni, dan roh ya, yang dalam tubuh. Jadi kita ni sebenarnya bukan makhluk bumi, tubuh kita saja makhluk bumi, ruh kita bukan makhluk bumi ya. So maka apabila kita meninggal, bashar kita, tubuh kita kembali kepada tanah, roh kita kembali kepada Allah, sebab Allah kata roh itu min ruhi, daripada ku. Maka Allah hembus, kemudian dia akan kembali kepada Allah untuk dihisaplah kan. So makanan bagi bashar ni adalah makanan-makanan bumi lah. Jadi dia perlu kepada makanan-makanan bersifat tanah. So kita makan yang hari-hari tu. Jadi makanan bagi roh ini adalah apa yang mengembalikan kita kepada Allah ya. Jadi Allah hendak kita ini, roh kita ini diperkuatkan dengan zikir ya. So ini makanan lah, minuman lah. Maka untuk kita faham basyariah ni, kita kena ada ilmu yang dipanggil fisiologi. Fisiologi iaitu ilmu tentang bagaimana perjalanan sistem tubuh kita, dan juga ilmu psikologi. Bagaimana perasaan kita, fikiran kita. So ini kita kena faham. Kalau kita tahu ilmu fisiologi, maka kita tahu ilmu makanan, ilmu kedoktoran, ilmu pengurusan macam mana, ilmu pertanian apa semua. Di sinilah duduknya. So bagaimana nak mengurus perasaan apa semua. So di sini zikir. Zikir ni adalah kalimah-kalimah thayyibah yang ada dalam Quran dan dalam yang diterangkan dalam sunnah, Quran, bacaan-bacaan Quran, selawat dan sebagainya. Jadi zikir ini memberi tenaga kepada roh kita. Yang ini memberi tenaga kepada bashar kita. Tapi kadang-kadang manusia ni dia terpisah. Antara bashar dengan roh dia terpisah. Ada orang dia bercantum. Ya, bercantum. Maka dia zikir memberi tenaga kepada roh. Dia menguatkan bashar dia.
Ada orang dia tak bercantum, jadi roh dia terpisah, jadi dia zikir itu tidak memberi tenaga kepada bashar kita ni, tubuh kita. Ini contoh saja, ini formula. So untuk mengurus dua ini, ya, Allah turunkan nabi-nabi, rasul-rasul untuk mengajarkan manusia, jadi menjadi panduan bagi manusia. Maka turunlah, kalau kita akhir zaman ini, turunlah Al-Quran, ya. Quran sebagai panduan dan juga sunnah. Quran dan sunnah. Sunnah ni hadis lah, ya, hadis. So daripada ini kita tengok dalam hadis Jibril, ya, agama kita ini, panduan agama kita ini terbahagi kepada iman, Islam. Ada 6 rukun iman, ini terbagi 6, ini ada 5 rukun perbuatan, yang kemudian ada ihsan. Dan yang terakhir adalah ilmu tentang akhir zaman. Ini yang dalam hadis Jibril yang digariskan. Ihsan ni tentang perasaan kita mendagapi dengan Allah lah. Dari di sinilah kita bincang sifat mazmumah, mahmudah, semuanya, ya. So ilmu tentang akhir zaman. Tapi ilmu tentang akhir zaman ni macam dah dipinggirkan. Bagi saya kita perlu angkat balik, ya, ilmu akhir zaman ni, sebab kita semua kata dah akhir zaman, tapi ilmu akhir zaman ni tidak diangkat, tak diajarkan di sekolah secara di masjid-masjid, dalam masyarakat secara jelas. Jadi belum lagi. Semua baru belajar yang asas-asas. Jadi kita tengok ini, ya. Ada iman, Islam, ihsan. Dan orang Islam ini, apabila dia mengucapkan syahadah, kita tidak boleh tuduh dia kafir ke apa ke, walaupun dia melakukan beberapa perkara, melainkan dia mengisytiharkan dia keluar daripada Islam. Yang itu kita panggil murtad, kan? Ataupun dia melakukan syirik yang nyata. Syirik yang nyata nampak. Tapi kalau dia tersembunyi, maka kita jangan kata dia kafir atau sebagainya, sebab dia masih dalam teritori ini. Walaupun di sisi Allah dia kafir, itu urusan dia dengan Allah, kita tidak boleh menuduh dia. Jadi kalau kita menuduh orang Islam lain itu kafir, maka kita pun jadi kafir, ya. Menuduh kafir bagi orang Islam, maka kita pun samalah macam ni, jadi kafir. Ataupun kita membunuh tanpa hak. Membunuh maksudnya saja-saja nak bunuh orang Islam tanpa hukum yang dah ditetapkan dalam hukum, maka kita pun juga jadi kafir. Jadi walaupun kita sebenarnya orang Islam, kita boleh jadi kafir kerana ini. Jadi ini kita kena faham, sebab ini akan berkaitan dengan ilmu akhir zaman. Benda ini banyak isu di akhir zaman. Okey, dalam Islam kita kata ini fiqh, ini iman ni kita panggil usuluddin. Iman usul, ilmu usul. Ya, ini ilmu fiqh. Kita bahagi dia kepada 4, ya. Ibadah, ibadat, munakahat, muamalat, jenayat. So Islam itu terbahagi kepada 4 hukum fiqh. Jadi di sini kita kata dia termasuk kepada persoalan tentang haram, makruh, harus, sunat, wajib. Okey? Jadi dalam Islam ini kita kena bezakan dengan bahagian iman. Kalau kita tak buat benda yang wajib, maka kita berdosa. Kalau kita buat benda yang haram, maka kita berdosa. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram atau meninggalkan wajib itu dipanggil orang fasik. Okey? Di sinilah formula saya nak cerita fasik. Okey, ada orang memiliki motif, ya, apa di motif dia itu terpulang pada dia. Saya hanya cerita formula. Okey,
Contohnya, saya bagi contoh di dalam jenayat, kita ada hukum takzir, lagi apa? Hudud, ya. Contohnya hudud lah. Saya bagi contoh terus, hudud. Hudud adalah hukum fiqh. Kalau saya sebagai katalah orang yang berkuasa tidak menjalankan hudud, maka saya telah berlaku zalim ataupun telah melakukan dosa, maka saya fasik lah, ya, fasik dari segi hukum. Tapi ada orang akan datang bahawa dia mempengaruhi orang lain, bahawa kalau tidak melakukan hudud ini, dia tarik daripada jenayah kepada iman. Maka timbullah perkataan Tawarud, Harun, bukan Harun, Haman, Fir'aun dan berbagai-bagai tuduhan nak menggambarkan bahawa orang yang tidak melakukan jenayat mengikut Islam ni sudah rosak iman dia. Ini atas motif-motif dia lah. Ni saya nak share formula bagaimana orang nak tarik perhatian bahawa benda yang sebenarnya hukum fiqh di dalam Islam tak amal jadi berdosa, dijadikan sebagai rukun iman, tak buat terlucut iman. Jadi di sinilah isunya kafir mengkafir. Kafir mengkafir. Ini formula. Memang formula dalam pergerakan macam mana nak tarik perhatian orang untuk menyalahkan pihak lain. Jadi kita angkat daripada hukum fiqh kepada iman. Jadi orang sudah menganggap orang itu sebagai orang yang terkeluar imannya, walhal dia masih dalam isu ini. Kalau dia tak lakukan, dia masih peringkat haram, kan, ya. Cuma ada perdebatan lah, saya tak nak masuk kepada perdebatan itu. Tapi secara umumnya formulanya begitu. Maka kalau dia kerana dia tarik ini kepada iman, dia kafirkan orang yang tidak melakukan ini, maka dia telah menuduh kafir. Jadi walaupun dia pada wajah agama, pada perjuangan agama, jadi guru ada ma'had sendirilah, guru tahfiz sendiri, hafiz, tapi kerana dia telah masuk kepada teritori mengkafirkan orang, maka dia jatuh. Kerana dia mengkafirkan orang, dia jatuh kepada teritori ini. Yang dia sendiri itu dalam memperjuangkan agama satu sudut, dia menjatuhkan diri dia dan menjatuhkan pengikut-pengikut dia dalam satu sudut. Okey. Sekarang kita tengok dalam ibadah. Contohnya bagaimana kita ibadah? Contohnya kunut. Adakah kunut itu wajib? Adakah kunut itu sunat? Adakah harus? Adakah makruh? Adakah haram? Ya? Kunut itu. Tapi ada pihak yang datang kepada masyarakat, dia berpendirian bahawa kunut itu tidak wajib bagi dia. Itu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah bila dia mengharamkan orang lain yang buat kunut. Jadi di sinilah tuduhan kunut, melakukan kunut adalah bid'ah. Bid'ah pada bahasa tak apa, tapi kalau dia meyakini bahawa bid'ah pada hukum, maka dia sebenarnya telah menuduh orang Islam yang melakukan kunut itu sebagai kafir. Tengok daripada ilmu muamalah, daripada ilmu ibadat yang hukumnya macam ni, dia dah tarik ini kepada iman. Jadi dia mengkafirkan, membid'ahkan orang Islam. Jadi kalau kita mengamalkan kunut itu tidak salah di sisi Allah dan Rasulnya, maka dia telah menuduh orang beriman menjadi kafir, maka dia telah masuk kepada teritori ini. Contohnya kita melawat kubur, kan? Apa hukum melawat kubur? Haram. Jadi kalau saya melawat kubur haram, maka saya berdosa. Saya tidak boleh dituduh kafir kerana saya melawat kubur. Tapi ada pihak yang kerana tujuan tertentu, dia telah masukkan elemen bahawa melawat kubur ni sebagai rukun iman. Melawat kubur, kalau siapa melawat kubur, maka itu kuburiun. Menyembah kubur bagi dia. Jadi dia telah mengkafirkan orang. Jadi dia sebenarnya walaupun dia dengan wajah Islam, dengan janggutnya panjang, dengan dahi sampai hitam, tanda bekas sujud, bercakap hadis, bercakap dalil Quran, maka dia telah menggunakan dalil hadis, dalil Quran untuk mengkafirkan umat Islam, maka dia jatuh dalam teritori ini. Jadi kalau dia jatuh dengan menghukum, itu satu bab. Ada pula pihak
yang dia mengharamkan orang Islam buat benda itu kerana bagi dia itu tak boleh, sehingga dia menghalalkan darah umat Islam yang melakukan itu. Maka di sinilah timbulnya kita kata Khawarij. Jadi dia akan masuk kepada teritori membunuh. Ya. Saya bagi contoh satu lagi ya. Contohnya imamah, kepimpinan. Kepimpinan sebenarnya dalam bidang ni, ya, bidang pengurusan. Dia bukan bidang iman, ya, pada asasnya. Tapi ada pihak yang tarik imamah ini kepada iman. Maka contohnya kalau dia dah lantik khalifah dia, kalau orang lain tidak bai'ah kepada khalifah dia, maka dia akan kafirkan golongan yang tidak bai'ah kepada khalifah dia, dan dia menghalalkan darah membunuh. Jadi inilah yang berlaku kepada contohnya Hizbut Tahrir, ISIS contohnya, ya, Taliban, Islam Jemaah. Kita tengok Taliban dengan jubah, dengan serban, dengan kita pun nak pergi bersama Taliban nak berjuang. Tapi apakah dia terjebak kepada Khawarij, menghalalkan darah umat Islam yang tidak bai'ah atau tidak bersama dia? Jadi kita tengok ini, ya, ini boleh menjeratkan kita walaupun dia datang pada wajah agama, dia datang dengan hadis, dengan dalil Quran, tapi dia menjerumuskan manusia kepada benda ini. Jadi formulanya, apakah dia pun sebenarnya sama aja, tapi wajah je berbeza. Di sinilah cabaran kita, cabaran. So dalam surah Al-Baqarah ayat 155 bahawa Allah menyatakan sungguh bahawa manusia ini akan diuji dengan apa? Khauf, ketakutan. Sungguh manusia ini akan diuji dengan kelaparan, ju'. Manusia ini akan diuji dengan kematian. Manusia ini akan diuji dengan kekurangan harta. Manusia ini akan diuji dengan kekurangan makanan. Dalam ayat tersebut buah-buahan, ya, makanan dan minuman. Sungguh Allah kata Allah akan uji manusia. Maka kita lihat, kita melihat Myanmar, kita melihat Serbia, kita melihat Israel. Tapi sebenarnya mereka itu adalah ujian yang Allah janjikan bagi kita. Cuma bagaimana kita nak menanggapi ujian ini agar kita tidak jatuh kepada terkeluar daripada Islam. So, di sinilah kita kena ada kefahaman yang jelas. Jangan dalam menanggapi benda-benda ini kita pula masuk kepada benda-benda ini, jadi kita pula masuk kepada golongan yang mengkafir. Kita berusaha atas iman, Islam, ihsan, diri kita, isteri, anak isteri, suami, keluarga kita, masyarakat kita. Tetapi dalam perjuangan itu jangan sampai kita terjebak mengkafirkan golongan umat Islam kerana keyakinan kita berbeza dengan orang. Hanya kerana berbeza dari sudut fiqh sebenarnya, bukan berbeza dari sudut iman. Tapi kerana matlamat tertentu telah menjebak. Ini formula, saya just share formula bagaimana. Sebab saya nak masuk kepada akhir zaman. Sebab di akhir zaman inilah isu akhir zaman, ketakutan kita akan sangat mencengkam kita. Kelaparan akan mencengkam kita, kematian anak isteri keluarga akan mencengkam kita, kekurangan harta, kekurangan makanan dengan segala banjir lah, ribut lah, kebakaran lah dan sebagainya, peperangan lah. Dan bukan itu saja cubaan umat Islam akhir zaman ni, golongan-golongan ni yang sikit-sikit taghut, kafir, bid'ah. Anda baca zikir kuat, bid'ah contohnya kan. Anda beri dalil, kadang-kadang orang kata semua mesti ada dalil, mesti ada dalil. Tiba-tiba ustaz tu bagi dalil, siap sebut ayat, dia kata bid'ah, Nabi tak ada sebut pun ayat ni, muka surat berapa, tak ada Nabi. Sebab sebenarnya dia telah terpengaruh kepada golongan yang suka, hobi dia membid'ah, mentorut, mengkafir. Jadi walaupun anda tu syekh, walaupun anda itu untuk guru, kalau anda terjebak kepada ini, anda sebenarnya telah menarik golongan umat Islam
untuk terjebak kepada perbuatan-perbuatan ini. Jadi saya rasa itu saja formula yang saya kongsikan hari ini. Ringkas, jika ada yang baik itu daripada Allah, jika yang buruk itu daripada saya. Jika ada perbezaan pandangan dengan para alim ulama kita yang lebih arif dalam bidang ini, maka ambillah pandangan mereka. Saya sekadar membawa formula ni sebab nanti saya akan kongsikan formula akhir zaman. Sekian, terima kasih.